Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang Allah jualah kita semua dihimpunkan lagi dalam hari yang agung, penghulu bagi segala hari, iaitulah hari Jumaat yang penuh keberkatan, bertanggal 13 Jamadil Akhir 1436 Hijriah, yang mana sekali lagi kita dipertemukan pada hari Jumaat ini di tengah bulan Islam. Suka untuk saitkan peristiwa pada hari ini, iaitulah di mana hari Jumaat inilah yang akan dikatakan berlakunya hari Yaumul Qiyamah, hari kiamat, yang mana pastinya akan muncul, yang mana pasti akan tiba tanpa syak dan ragu lagi. Dan kiamat bagi setiap orang adalah kematiannya, iaitu sebagaimana dalam firman Allah SWT yang agung, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang bernafas di atas muka bumi ini, semuanya akan mati. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada maut. Hanya yang kekal, tidak akan binasa buat selama-lamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berkait dengan hari kiamat, baginda Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam beberapa hadisnya yang agung, ada beberapa tanda kecil dan besar tentang kemunculan hari kiamat. Yang mana saya nak bicarakan pada hari ini adalah berkaitan dengan fenomena gerhana matahari, yang mana dikatakan dijangka akan berlaku pada esok hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, gerhana matahari ni bila mana disebut dalam masyarakat negara kita ni, seolah-olah satu fenomena yang luar biasa, seolah-olah satu fenomena yang semua orang perlu tengok. Sampaikan ada yang pergi dekat tempat yang boleh teropong, tengok keadaan matahari. Ada yang kalau ikutkan kaedah lama, letak besen dalam air, letak air dalam besen dan tengok matahari daripada besen yang berisi air tu. Macam-macam kaedah. Sebab apa? Semata-mata kita nak melihat suasana apabila berlakunya gerhana matahari itu. Saya bawa satu hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat gerhana. Beliau berdiri sangat lama dan rukuk juga sangat lama. Lalu mengangkat kepala dan berdiri lama, tapi tidak seperti lamanya berdiri pertama. Kemudian beliau rukuk lama, tapi tidak seperti lamanya rukuk pertama. Selanjutnya beliau sujud, kemudian berdiri lama, namun tidak seperti lamanya berdiri pertama. Rukuk cukup lama, namun tidak selama rukuk pertama. Mengangkat kepala, lalu berdiri lama, tapi tidak seperti lamanya berdiri pertama. Rukuk cukup lama, tapi tidak seperti lamanya rukuk pertama, lalu sujud dan selesai. Ketika solat selesai, matahari sudah nampak sempurna kembali. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kaum muslimin, memuji Allah dan menyanjungnya dan bersabda, sesungguhnya matahari dan rembulan itu termasuk tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Keduanya terjadi gerhana bukan kerana kematian atau kelahiran seseorang. Oleh sebab itu, jika kalian melihat keduanya gerhana, maka bertakbirlah, berdoalah kepada Allah, kerjakanlah solat dan bersedekah. Wahai umat Muhammad, tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah bila mana hambanya, lelaki mahupun perempuan, melakukan zina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, tentu kalian banyak menangis dan sedikit ketawa. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikannya dalam hadis sahih Muslim nombor 1499. Ayat hadis ini diriwayatkan untuk menerangkan kepada kita
bagaimana sepatutnya kita menyambut bila berlakunya gerhana. Contohnya dimuliakan Allah Ta'ala, ramai orang di antara kita sendiri yang tak tahu bagaimana nak menyambut ataupun bagaimana nak melakukan tindakan bila mana melihat gerhana. Nabi telah ajar sejak 1400 tahun yang sudah, bila nampak gerhana, lakukan solat gerhana. Sehingga ada diriwayatkan ketika mana berlakunya gerhana matahari, Nabi SAW dalam keadaan pucat lesi dan keadaan seperti, ada riwayat mengatakan seperti orang yang kematian anak, dalam keadaan yang kelam kabut. Para sahabat hairan bertanya, dan Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Dan setelah mana matahari kembali seperti biasa, Rasulullah SAW keluar semula. Bila mana ditanya para sahabat, wahai Rasulullah, apa punca engkau menjadi sedemikian? Aku tidak pernah sekali pun dalam hidupku ni melihat wajah kau sedemikian gemetar, gelisah, pucat dan sebagainya. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, aku takut akan gerhana. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita, bila berlakunya gerhana, takutlah kita. Kerana apa? Gerhana bukan bermaksud berlakunya satu kelahiran ataupun berlakunya suatu kematian. Sebagaimana pada zaman dahulu, ketika mana anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ibrahim, yang telah ketika itu meninggal dunia pada saat gerhana terjadi. Maka orang-orang masyarakat di situ mengandaikan bahawa bila mana terjadinya gerhana, pasti ada orang meninggal. Dan kepercayaan itu terus menjadi pegangan sampai ke dalam masyarakat Melayu kita ni. Bila ada gerhana, pasti ada orang meninggal di kawasan tempat tu. Tapi Nabi dah tegaskan bahawa bukanlah termasuk bukanlah terjadinya gerhana bukan kerana kematian atau kelahiran seseorang, tapi Allah Ta'ala melihatkan keduanya gerhana kerana untuk menunjukkan satu tanda, iaitulah azab Allah yang maha pedih. Bila mana berlaku gerhana, Nabi buat apa? Nabi solat. Solat tidak seperti kita, solat tidak seperti biasa kita buat, iaitulah yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila mana sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau melaksanakan solat gerhana 2 rakaat solat sunat. Bezanya dengan seperti solat sunat yang lain, dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 1 rakaat. Hadis sahih Muslim nombor 1503. Nak mengatakan bahawa cara nak mengerjakan solat sunat gerhana ni berbeza dengan solat sunat biasa kita buat 2 rakaat. Nabi telah mengajarkan kepada kita, bila mana rukuk, kemudian bangun, i'tidal, Nabi rukuk lagi, i'tidal, kemudian Nabi sujud, kemudian sujud seperti biasa 2 kali, kemudian Nabi bangun kembali, solat seperti biasa dan rukuk 2 kali juga. Itu yang dimaksudkan 4 kali rukuk. Jadi kita boleh melakukannya. Dan Nabi telah mengatakan bahawa as-salatu jami'an, solatlah secara berjemaah bila mana berlakunya gerhana ini. Antara kelebihan atau fadilat mengerjakan solat gerhana secara berjemaah ini, kerana dianjurkan dalam terjadinya gerhana itu untuk dibuat khutbah sebagai satu peringatan kepada kita semua. Sebagaimana saya bacakan satu khutbah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berlakunya gerhana matahari pada zamannya. Aisyah dan Asma berkata, Nabi berkhutbah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, berkata, terjadinya gerhana matahari pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar ke masjid lalu menyuruh seseorang menyerukan as-salatu jami'ah, solatlah berjemaah. Kemudian beliau maju, lalu orang-orang berbaris di belakang beliau. Dan dalam riwayat yang lain dari Aisyah, seorang wanita Yahudi datang mengajukan pertanyaan kepadanya seraya berkata, mudah-mudahan melindungimu dari azab kubur. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah orang-orang disiksa dalam kuburnya? Rasulullah menjawab, aku berlindung kepada Allah dari hal itu. Kemudian pada satu pagi, Rasulullah SAW naik kenderaan, lalu terjadi gerhana matahari. Kemudian beliau kembali pada waktu duha. Maka Rasulullah berjalan di antara 2 punggung batu, lalu berdiri menunaikan solat. Kemudian Rasulullah membacakan bacaan yang panjang dan beliau baca dengan suara yang keras. Maksudnya kat sini, bila mana kita berjemaah, imam baca dengan suara yang keras, bagaimana maghrib, isyak dan subuh. Beliau bertakbir, lalu rukuk dengan rukuk yang panjang,
Setelah itu mengangkat kepalanya seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lantas berdiri lagi yang lebih pendek daripada berdirinya yang pertama dan tidak sujud. Beliau membaca ayat-ayat yang panjang tetapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Dan dalam satu riwayat yang lain, kemudian beliau membuka bacaannya dengan surah lain, baca 2 surah dalam satu rakaat. Kemudian bertakbir dan rukuk yang panjang tetapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama, lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu sujud dengan sujud yang panjang, 2 kali sujud. Kemudian pada rakaat yang terakhir, beliau melakukan seperti apa yang beliau lakukan dalam rakaat sebelumnya. Dengan begitu beliau telah menyempurnakan 4 kali rukuk dalam 2 rakaat, juga telah 4 kali sujud dalam satu riwayat yang lain, dengan 2 kali sujud pada rakaat yang pertama, sedang sujud yang pertama lebih panjang. Kemudian matahari telah jelas sebelum beliau pergi, lalu beliau memberi salam. Kemudian beliau berdiri lalu berkhutbah kepada orang dan memuji Allah dengan pujian yang layak untuknya. Kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ditampakkan kepada hamba-hambanya. Keduanya tidak menjadi gerhana kerana meninggalnya seseorang, dan tidak pula kerana hidupnya seseorang, yakni melahirkan. Apabila kamu melihatnya, maka lakukanlah solat. Dalam satu riwayat yang lain mengatakan, berdoalah kepada Allah, agungkanlah Allah, dan solatlah hingga tersingkap matahari atau bulan kepadamu, dan bersedekahlah. Dianjurkan bersedekah bila berlakunya gerhana, kerana dengan sedekah itu juga dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya aku melihat di tempat berdiriku ini segala sesuatu yang dijanjikan kepadaku, hingga aku melihat diri aku ingin memetik setan dan kurma dari syurga ketika kamu melihat aku maju, dan kulihat neraka jahanam sebahagiannya meruntuhkan sebahagian yang lain ketika kamu lihat aku mundur. Ada yang mengatakan ketika Nabi berkhutbah, Nabi melihat syurga dan neraka. Ketika mana Nabi berjalan setapak, Nabi mengatakan, bila mana kau lihat aku jalan setapak ke depan, andaikan apa, seolah-olah aku melihat syurga. Bila mana kau nampak aku undur ke belakang, percayalah aku sedang melihat neraka. Aku lihat di sana Amir bin Luhail menyeret ususnya, dan dialah yang dalam riwayat mengatakan orang pertama yang menelantarkan semua yang terlantar. Kemudian beliau bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang berzina, tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah, melebihi cemburunya seorang lelaki atau wanita yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Kemudian beliau memerintahkan mereka berlindung dari azab kubur. Kasih bin Abbas menceritakan bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apabila terjadi gerhana matahari, biasa menceritakan hadis seperti hadis Urwah dari Aisyah. Aku berkata kepada Urwah, sesungguhnya saudaramu Abdullah ibn Zubair tidak berbuat begitu. Pada hari terjadinya gerhana matahari di Madinah, ia tidak lebih dari melakukan solat 2 rakaat seperti solat subuh. Urwah menjawab, betul, kerana ia menyalahi sunnah. Baik, sebagaimana yang saya ceritakan, sebagaimana yang saya bacakan mengenai hadis Nabi SAW ini, inilah yang sepatutnya diceritakan oleh para imam ketika mana hendak berkhutbah. Khutbah untuk solat gerhana ini berbeza dengan khutbah pada hari Jumaat, demikian juga khutbah pada hari raya, kerana dia hanya sekadar untuk berpesan kepada orang tentang menyelamatkan diri orang tu daripada siksa azab kubur, mengingatkan tentang balasan siksa neraka, balasan nikmat syurga, dan juga nak mengingatkan kepada orang supaya bersedekah. Itulah amalan yang boleh kita ambil, yang boleh kita pelajari ketika berlakunya gerhana matahari, yang mana dijangkakan berlaku esok. Tuan-tuan yang dimuliakan, serulah mana-mana karya untuk melakukan solat ini. Kenapa ia jarang dilakukan dalam masyarakat setempat kita ni? Sebab ia dianggap ganjil. Bila mana dianggap ganjil, orang tinggalkan. Demikian jugalah kalau misal kata kita tinggalkan benda ini, kita agungkan lebih kepada menyaksi kebesaran, melihat keajaiban luar biasa alam semesta, seolah-olah kita seronok melihat gerhana matahari. Kalau kita bandingkan kita ni dengan zaman Rasulullah SAW, patutnya kita lebih takut, sebab zaman kita ni betul-betul dekat dengan hari kiamat.
Kalau Nabi SAW sendiri takut, apatah lagi kita umatnya yang banyak melakukan dosa. Kalau Nabi SAW itu bertaubat 70 kali, dalam satu riwayat mengatakan taubat Nabi 70 kali, sehingga ada menceritakan bahawa bengkak kaki Nabi itu kerana bangun solat malam. Bila ditanya Aisyah, ya Rasulullah, engkau ni satu orang yang diampunkan dosa engkau yang lalu, diampunkan dosa engkau yang kemudian, tapi kenapa engkau mengerjakan solat seolah-olah engkau telah melakukan dosa yang besar? Jawab Nabi SAW, salahkah aku menjadi orang yang bersyukur? Nabi solat taubat, Nabi solat malam untuk menjadi orang yang bersyukur. Kita bukan setakat bersyukur, tapi kita perlu bertaubat, kerana kita ni hamba yang sentiasa melakukan dosa, sama ada dosa-dosa besar apatah lagi dosa-dosa kecil. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah, melebihi cemburunya seorang laki-laki atau wanita yang berzina. Ketahuilah wahai umat Muhammad. Siapa umat Muhammad? Iaitulah kita. Allah Subhanahu Wa Taala cemburu sebagaimana kita ni manusia, seorang laki-laki melihat pasangan kita bersama dengan orang lain, kita merasa cemburu. Walaupun dalam urusan kerja dan sebagainya, tapi kita rasa cemburu. Tapi cemburu Allah lebih daripada cemburu kita bila mana melihat seorang lelaki dan perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, kata Nabi, demi Allah, seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui. Ayat ini nak mengatakan bahawa Nabi telah melihat kejadian itu. Niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Tuan-tuan, hari ini kalau kita tengok, dah menjadi satu kebiasaan, trend di tempat kita ni, di negara kita ni, menganjurkan hiburan-hiburan yang lalai. Dan kita ini seolah-olah merestuinya. Satu benda yang lalai, kita menggalakkannya. Tak ada orang yang bantah. Kalau ada pun yang bantah, tak ada orang yang mendengar suaranya. Dan banyakkanlah menangis. Berapa ramai orang yang menangis? Menangis kerana kematian, ramai. Menangis kerana hilangnya harta, ramai. Tapi menangis kerana takutkan Allah, kerana mengenangkan dosa-dosanya yang silam, berapa ramai? Kita semua inilah yang perlu berwaspada, ingat mengingati antara satu sama lain. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah yang semua orang tahu, Bismillahirrahmanirrahim, wal as, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah demi masa. Innal insana lafil khus, sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Iman bukan sahaja zahir, tetapi batin. Iman bukan sahaja kita melihat perwatakan seseorang itu, oh ini orang beriman. Kita melihat pemakaian orang itu, ini orang beriman. Sedangkan orang lain yang memakai baju yang biasa, oh ini orang tak beriman. Tidak. Tapi yang dinilai iman adalah amalan seorang itu. Innal illal ladzina amanu wa amilus salihah, dan juga orang yang beramal soleh. Bukan setakat beriman, yakni kita percaya pada rukun iman yang 6 itu, tetapi kita beramal soleh dengan apa yang kita imankan. Beriman kepada Allah, yakni kita mengerjakan segala tanggungjawab kita kepada Allah. Begitu juga yang lain-lain. Dan akhir sekali beriman kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Maksudnya kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang dikatakan lebih dahsyat daripada hari yang pernah kita lalui, yang kita katakan ini hari yang paling dahsyat. Maksudnya kita berlakunya satu perkara yang mendukacitakan kita pada satu hari, kita katakan ini adalah hari yang paling dahsyat bagi aku, ini adalah hari malang bagi aku. Ketahuilah ada sesuatu hari yang lebih malang daripada hari yang kamu lalui sekarang, iaitulah hari kiamat. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq, iaitu dan berpesan-pesanlah dengan penuh hak kebenaran. Banyak orang hari ini takut untuk mengatakan satu kebenaran. Kenapa? Bila bersuara sikit terus digam, bila bersuara sikit dibuang kerja, bila bersuara sikit ditangkap. Berpesan-pesanlah dengan penuh kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesanlah dengan penuh kesabaran. Kerana orang yang berpesan ini
orang yang melakukan kerja dakwah Nabi ni, dia perlu bersabar. Sedangkan Nabi SAW pun dalam peristiwa Taif, dilemparkan batu mengena pada dahinya sampai mengalir ke dalam sepatu Nabi. Ujian yang dikenakan kepada Nabi itu lebih dahsyat daripada kita. Kalau kita hari ini takut untuk mengatakan satu kebenaran, kita bukan dalam kalangan umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Sebab kita duduk dalam kelompok yang takut bersuara, hilang satu benda yang kita rasakan bahagia bagi kita. Jadi sekadar itulah perkongsian saya pada hari ini. Minta ampun, minta maaf atas keterlanjuran kata-kata. Mudah-mudahan menjadi satu panduan daripada buat kita. Saya minta ampun, minta maaf sekali lagi. Kita akhir dengan tasbih kafarah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita ada beberapa pengumuman di sini. Pengumuman yang pertama adalah lanjutan tempoh lantikan pegawai masjid dan jawatan kuasa karya bagi sesi 2012 sehingga 2015 dan penangguhan mesyuarat agung pencalonan sesi 2016 sehingga 2018 bagi seluruh masjid negeri Selangor. Keputusan ini dibuat untuk menyelaraskan penutupan penyata keuangan masjid yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun dan bagi memudahkan pengurusan keuangan masjid-masjid di samping memberi ruang kepada proses pindaan kaedah-kaedah pegawai masjid dan jawatan kuasa karya masjid negeri Selangor. Untuk yang kedua, fenomena gerhana bulan penuh akan berlaku di Malaysia pada 4 April 2015, yakni pada hari Sabtu, dan fenomena ini boleh dilihat bermula dari jam 7.30 sehingga 9.45. Kemuncak adalah pada pukul 8. Sempena fenomena ini, umat Islam digalakkan untuk melakukan solat sunat gerhana bulan. Sehubungan dengan itu, Masjid Arimah akan menganjurkan solat sunat gerhana bulan pada tarikh tersebut, iaitu 4 April, bersamaan dengan hari Sabtu selepas solat maghrib, dan akan dipimpin oleh imam yang bertugas. Biro Remaja Masjid Ar-Rahimah mengalukan, ini pengumuman yang ketiga ya. Biro Masjid Ar-Rahimah, Remaja Ar-Rahimah mengalukan pendaftaran untuk program bengkel asas perniagaan online untuk belia Masjid Ar-Rahimah di bawah Karya Masjid Ar-Rahimah. Bagi mereka yang berminat boleh daftar di pejabat Masjid Ar-Rahimah. Pendaftaran adalah RM30, ditanggung sepenuhnya oleh Biro Pemuda Masjid Ar-Rahimah. Dan yang terakhir adalah seminar untuk hudud dan GST pada 8 April hari Rabu di tempat dia di Muhibah, Dewan Muhibah, Taman Bolton. Penceramah dia Ustaz Datuk Khairuddin At-Takiri, Datuk Ni Umar dan Dr. Fadli Ilyas. Semua jemaah dijumpa hadir. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا